berguna lah pada kita semua di UiTM Cengkareng Perlis ini. Dan kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan juga terima kasih pada tim UPIK. Diorang ada 4 orang kat sini yang mengatur sesi kalimat pada petang ini. Dan jutaan terima kasih juga pada semua rakan-rakan pensyarah atas kesudian untuk meluangkan masa pada petang ini. Hopefully mana-mana pensyarah, rakan-rakan pensyarah yang dapat hadir pada petang ini dapat juga turut sampaikan info-info yang diterima pada petang ini kepada rakan-rakan yang lain, insyaAllah. Jadi akhir kata semoga kita semua dilindungi dari wabak penyakit COVID-19 ini dan diberikan kesihatan yang baik untuk terus berkhidmat kepada UiTM dan juga UiTM khususnya kita sayangi ini. Jadi saya disediakan satu rangkap pantun, jadi izinkan saya memberi serangkap pantun. Di atas dahan si burung tempua melihat si dara di tepi perigi. Salam perundingan untuk semua, silalah daftar, usah tunggu lagi. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sila beli pantun tu Atifah. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Doktor atas ucapan pendahuluan. Okey, kena beli dululah sebelum nak berucap sikit ni. Okey, anak dara berkebaya nyonya pergi berjumpa si Doktor Gigi. Terima kasih atas ucapannya. Lain kali berucaplah lagi. Alright, sikit saja ya. Lepas ni Puan Hasnah pula kita minta beli pula lagi. Alright. Okey, sebelum saya bagi majlis, serahkan majlis kepada Puan Hasnah, izinkan saya memberi introduction sikit tentang penceramah kita. Okey, Puan Hasnah Muhammad Sahid merupakan konsultansi dan servis manager di UiTM Technoventure yang dahulunya Puan Hasnah telah menjadi seorang tenaga pengajar di UiTM sendiri sejak 1996. Okay, dan mendapat pendidikan master di University of New Haven, Connecticut, USA. Alright, so dengan adanya Puan Hasnah pada hari ini, kita harapkan perkongsian daripada Puan Hasnah dapat membantu para pensyarah di UiTM Perlis untuk mendaftar dengan UTBB, mendaftarkan perundingan mereka. Alright, so tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Puan Hasnah untuk memberi knowledge sharing untuk sesi petang ini berkenaan dengan perundingan konsultasi. Dipersilakan Puan, segala hormatnya. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih Dr. Tira, Dr. Syukur. Dan juga mungkin sebelum tu saya akan perkenalkan jugalah tim kami. Sebenarnya di UiTM Technoventure kita ada, I think ada 8 orang tim. Yang pada asalnya kita ada 5 orang. So my frontliners adalah terdiri daripada Cik Ahmad Fazli, ya. So mungkin Cik Fazli nak perkenalkan diri. So Cik Fazli is actually on business development. So dia lebih kepada objektif untuk memasarkan pakar-pakar UiTM yang ada. Dan juga kita ada Puan Fazlina yang telah bersama dengan unit konsultansi melebihi 10 tahun, ya. So Puan Fazlina merupakan orang kanan dalam kerja-kerja konsultansi. So kalau sekiranya ada soalan apa saja boleh tanya pada saya, Puan Fazlina ataupun Cik Rafa, ya, another frontliner juga, telah berada di bawah konsultansi hampir 10 tahun, ya. Dan kita juga ada bagi unit pentadbiran Cik Siti Hanum, ya. So apa-apa berurusan contohnya webinar ataupun apa-apa persoalan berkenaan dengan perundingan boleh dimajukan kepada tim saya. Okay, kita juga ada Cik Kairis yang juga baru memasuki perundingan, ya. Okay, I think kita boleh mulakan dengan slide kita yang pada kali ini adalah lebih kepada secara detail, ya, untuk memperkenalkan perundingan. Slide siapa yang your side ke my side? Puan Hasnah nak share terus ke atau nak kami tolong sharekan macam mana? Boleh je, you all boleh share kan? Okay, Dr. Lia. Kejap ya. Dekat Puan Hasnah boleh turun direct share tak? Sekejap ya, cuma kalau dekat saya takut ada soalan nanti saya terpaksa off on. Okay, Cik Siti Hanum ada. Okay, alright.
Okay. So rasanya the first slide berkenaan dengan pencapaian UiTM Perlis, ya. So ini adalah jumlah di dalam rekod kami di mana untuk tahun 2015 sehingga 2021. So data 2015 sehingga 2020 Perlis ada 87 projek, ya. Keseluruhannya 87 di mana 81 sebelum tahun 2021 dan pada tahun 2021 at the moment Perlis ada 6 projek. Kemudian dari segi nilai, ya, for the past 6 years ada 149,192 dan sebenarnya kalau tengok data untuk 2021 ianya agak tinggi, ya, 80,012 bagi Perlis. Okay, seterusnya kita akan bagi detail kepada konsultansi. Okay, perbezaan antara taklimat sebelum ni adalah lebih kepada overall untuk memberi structure, ya, struktur perundingan ataupun struktur UTV sebenarnya. So, kedudukan UTV di dalam UiTM dan untuk hari ni dia ni adalah lebih detail merangkumi proses-proses pendaftaran, proses keuangan, ya. Next. Okay, ini adalah kedudukan UiTM subsidiaries, ya. So di bawah UiTM kita ada 3 subsidiary di mana yang pertama kita ada UiTM Holding, ya. So UiTM Holding memang telah diwujud sebelum rasanya dalam 2010 macam tu, ya. Kemudian kita ada Intech, ya, di mana Holding lebih kepada bisnes di luar UiTM, Intech adalah lebih kepada education business dan kemudian yang terbaru diwujudkan adalah UiTM Technoventure. UiTM Technoventure lebih fokus kepada produk dan talent UiTM. So our mandate is actually to sell our consultant dan juga produk-produk yang ingin dikomersialkan, ya. Kemudian they are our main client selain daripada syarikat-syarikat di luar sana. Okay, next. Okay, our vision recognized as the leading source of high value talent that provides solution for improvement to our quality of life. Kemudian our mission to be the leading consultancy and commercialization company in Malaysia with our core values, professionalism, integrity, determination, agility and collaborative. Okay, next. Okay, this is our board of directors. Kita ada Datuk Seri Muhizam Ibrahim yang merupakan ahli LPU dan kita ada Datuk Muhayyani Syamsuddin juga merupakan wakil LPU dan Prof Dr. Mat Razib Suratman, ya, sebagai TNCPI di mana board of directors adalah bergantung kepada post, ya, post TNCPI buat masa ni. Kemudian kita ada wakil daripada pihak bendahari Encik Wan Asmadi. Okay, next. Okay, this is the difference between Bitkom and UiTM Technoventure. So di sini biasanya berlaku kekeliruan, ya, di mana kadang perunding tak sure certain project yang mereka ada sama ada mereka perlu daftar bawah Bitkom ataupun di bawah UiTM Technoventure. So pembahagian dia adalah Bitkom lebih menjurus kepada IP management, ya. Sekiranya kita ada produk, kita perlu mendaftar produk tu dan produk tu boleh didaftar di bawah Bitkom. Dan juga commercialization, for example startup, spin-off yang itu juga berada di bawah Bitkom. Dan di bawah UiTM Technoventure at the moment kita our main task is actually consultancy management, di mana kita juga ada commercial project, ya, kita juga ada retail, ya, that is sampingan di mana the main mandate is actually to make sure that consultancy runs smoothly. Okay, next. Okay, our functions, yeah, we have consultancy. So in the future there is a possibility kita akan perkembangkan kepada retail businesses, yeah, and then technology investment, service and training dan juga ada possibility untuk commercial project. Okay, next. Okay,
Perkeliling naik Chancellor ya, sebelum 2021 telah dikeluarkan satu perkeliling di mana di sini dinyatakan yang semua projek perundingan adalah diuruskan di bawah syarikat milik penuh UiTM, which is UiTM Technoventure. Okay, next. Okay, kita ada projek yang didaftarkan 2020 dan sehingga kini projek tersebut masih belum tamat ya. Dan kita juga ada projek baru yang didaftarkan pada 1 Januari 2021. So bermula pada Januari 1, 2021, semua projek perundingan didaftarkan di bawah UiTM Technoventure. Dan arahan secara compulsory bagi cawangan adalah 1 April 2021. Bermakna projek yang sebelum April 2021 highly likely ianya adalah di bawah UiTM ya. Dan bagi projek yang didaftarkan secara keseluruhan sebelum 1 Januari 2021, ianya adalah mengikut dasar sedia ada ya, dasar sedia ada yang difailkan di bawah UiTM. And then kaedah sedia ada bermakna menggunakan kaedah pengurusan bendahara UiTM, dan agihan adalah 20% ke atas nilai projek ataupun 30% ke atas keuntungan ya. So 30% ke atas keuntungan adalah bagi projek-projek kerajaan. Okay, next. Okay, our business model ya, business model yang biasa kita guna di mana mana-mana projek yang diperolehi oleh pensyarah mereka daftar di bawah UiTM. So model yang sedia ada kami masih maintain di mana 70% ya, our target 70% adalah mengikut model sedia ada, dan at the same time kita juga sedang berusaha untuk menambahkan ya mana-mana projek yang dijana oleh UiTM Technoventure, tapi projek itu juga akan disalurkan kepada perunding UiTM. Okay, next. Okay, dasar dan garis panduan ya. Sebenarnya pada mereka yang biasa buat kerja-kerja perundingan, tidak ada perubahan besar kepada dasar, sebab dasar ni kami filekan 2013 ya, dan semenjak daripada 2013 perubahan dia adalah sangat minor ya, di mana ianya dimulakan dengan definisi perundingan. So definisi dia kat sini, perundingan melibatkan aktiviti individu atau kumpulan individu di dalam memberi khidmat kepakaran kepada sektor awam, swasta atau badan berkanun di Malaysia atau luar negara yang mematuhi setiap dasar yang ditetapkan oleh UiTM Technoventure, UiTM, kerajaan serta tertakluk kepada pintaan dasar tersebut dari masa ke semasa. So kalau dilihat daripada definisi, dari definisi ianya tidak menjurus ke arah define apa dia kerja perundingan ya. Sebenarnya ianya sengaja ya define sangat general supaya apa-apa kerja yang dijana oleh pensyarah kita di luar dapat didaftarkan sebagai projek perundingan. So it's just a general definition of consultancy. Next. Kemudian di dalam dasar tu ada kami detail out sedikit ya, kita pecahkan kepada dua kategori, di mana satu adalah kerja-kerja perundingan yang dijalankan bersama organisasi luar ataupun dengan UTVSB sendiri ya. Sebab UTVSB sebagai syarikat sedia mahat pada perspektif UiTM dikategorikan sebagai agensi ataupun syarikat luar. Dan syarat dia adalah dengan bayaran, dengan surat tawaran rasmi di luar tugas hakiki perunding ya. Dan pengecualian dia sekiranya perunding dilantik sebagai ahli lembaga pengarah sesuatu pertubuhan ataupun sebagai fellow. So di sini syarat dia adalah simple ya. Apabila ada kerja-kerja yang dilakukan oleh pensyarah kita di luar, pertama kita kena semak ada bayaran ke tidak ya. Kedua, sama ada surat tawaran rasmi ke tidak.
Sebab ada juga kes ya, sebelum kami murnikan garis dasar dan garis panduan yang lama, ada juga pensyarah yang mana perkhidmatan adalah dari individu kepada individu. Contoh, seorang individu memerlukan perkhidmatan mengurut ya daripada individu lain dan ingin didaftarkan sebagai perundingan, ya. So di situ saya rasa kita kena angkatlah sikit nilai perundingan tu, kena at least ada surat tawaran rasmi. Kemudian di luar tugas hakiki, senang aja untuk semak sama ada tugas yang kita lakukan tu ada tak dalam our current job scope, ya. So sekiranya ianya di luar our job scope, ianya boleh dikira sebagai perundingan. Dia mudah aja, kalau kita dapat bayaran maknanya ianya di luar, ya. Kalau ianya di dalam job scope kita, biasanya tidak dibayar. Kemudian untuk boleh juga perundingan dijana melalui jabatan-jabatan ataupun cawangan-cawangan UiTM di mana syaratnya sama juga dengan bayaran, surat tawaran rasmi dan di luar tugas hakiki perunding kecuali AJK dalaman universiti, ya. Dan sekiranya AJK tidak sebagai AJK, biasanya kalau ada mana-mana tugas daripada dalam UiTM yang memerlukan mungkin fakulti assign kita sesuatu kerja dengan bayaran walaupun sebagai penceramah, ya. Dan sekiranya kita dibayar, definitely that is actually di luar tugas hakiki dan ianya boleh didaftarkan sebagai perundingan. Okay, next. Okay, siapa yang dibenarkan menjalankan perundingan? Staf akademik selagi tidak mengganggu tugas hakiki. So di sini bermaksud apabila kita bersetuju untuk menjalankan kerja-kerja perundingan, kita haruslah mengatur kita punya tugas hakiki. Contohnya our class kita kena manage lah. Kemudian staf pentadbiran dilaksanakan di luar waktu pejabat dan mendapat kebenaran ketua jabatan. Okay. So yang staf pentadbiran yang ini bermula pada 2013 ya. Dengan kita punya dasar yang baru, kami masukkan staf pentadbiran sebab mereka juga banyak kepakaran-kepakaran yang mereka miliki. Cuma syaratnya mereka perlu buat di luar waktu pejabat, contoh hari Sabtu atau hari Ahad, dan sekiranya perlu dibuat di waktu pejabat, mereka boleh mengambil cuti. Ya. Kemudian syarat-syarat lain, staf kontrak, bagi kontrak tidak kurang dari 6 bulan dari tarikh tamat kontrak. Okay. Dan sekiranya staf kontrak UiTM, sekiranya mereka tamat kontrak dengan UiTM, sebenarnya mereka masih boleh mendaftar di bawah direct di bawah UiTM Technoventure, ya. Sebab di bawah UiTM Technoventure, pesara UiTM juga boleh ya mendaftar sebagai perunding because kita ada perunding-perunding sifu kita, terutama pada tahun ni kita ada ramai sifu kita yang pencen. So mereka boleh menyumbang di dalam UiTM Technoventure ya dengan menjalankan kerja-kerja perundingan. Yang kelima, tidak dibenarkan staf yang sedang cuti belajar, cuti tanpa gaji, cuti sabbatical tidak dibenarkan menjadi perunding. So yang ini adalah untuk memelihara tanggungjawab staf-staf UiTM kepada UiTM sendiri. Okay, next. Okay, siapa yang meluluskan projek perundingan? Lulusan yang pertama adalah daripada dekan ataupun ketua jabatan ya, di mana kita ada satu orang yang kita panggil approval form. So sebelum didaftarkan projek-projek, mereka perlu minta kebenaran daripada ketua jabatan, dekan ataupun rektor. Kemudian bagi projek yang bernilai melebihi 500,000, kelulusan adalah dari board of directors. Yang bernilai 500,000 dan ke bawah adalah CEO UTVSP. Next. Okay, syarat tambahan untuk perunding perlu mematuhi prosedur keuangan UTVSB ya. So prosedur keuangan UTVSB definitely slightly different sebagai Sdn Bhd ya. So kita tidak perlu mematuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh MOF dan juga kita tidak tertakluk kepada kaedah bendahara UiTM.
Okay, pruning tidak dibenarkan tanda tangan dokumen yang boleh mengikat UTVSB tanpa merujuk kepada jawatan kuasa perundingan. Okay. So mana-mana apa-apa dokumen yang melibatkan kontrak dan sebagainya perlu merujuk kepada UTVSB. Pruning tidak dibenarkan subkontrak kerja perundingan kecuali dengan kebenaran jawatan kuasa perundingan UTVSB serta dinyatakan dengan jelas di dalam MOA. So ini contoh dia sekiranya perunding berkolaborasi ataupun ada juga projek di mana perunding ambil untung atas angin, contohnya dia dapat projek daripada government atau mana-mana, kemudian most of the project mungkin contohnya yang melibatkan fizikal kita tak mampu untuk buat sendiri kita hire syarikat lain. So yang ini boleh dilakukan. Cuma di UTVSB kita punya term sheet di mana kita perlu berbincang dengan syarikat tersebut, syarikat yang kita berkolaborasi untuk setuju ke atas apa-apa pembayaran ataupun agihan sebelum kita melantik mereka. Kemudian pruning tidak dibenarkan membuat perjanjian yang menimbulkan bebanan keuangan tanpa merujuk kepada jawatan kuasa perundingan UTVSB. So syarat ni memang daripada dalam UiTM lagi kita ada syarat ni, cuma berada di bawah UTVSB kita masih mengekalkan. Okay, next. Okay, garis panduan perundingan, apakah yang ada di dalam garis panduan perundingan? So untuk slide ni saya tak akan detail untuk setiap item dan setiap item ni pun kalau perunding biasa buat kerja-kerja research, dia punya bayaran-bayaran ni masih juga kami kekalkan, cuma kaedah dia yang berbeza So kita masih ada pendaftaran projek, kita ada penggunaan kemudahan universiti adalah dengan sewaan contohnya kelas ataupun makmal kena pastikan yang ianya dimasukkan di dalam kos projek. Kemudian pembelian aset masih ada pembelian aset, cuma kaedah dia berbeza. Contoh apabila berada di bawah UiTM, aset-aset tersebut adalah di tagging di bawah bendahari UiTM, di mana bendahari UiTM akan buat auditing pada setiap tahun untuk mencari di mana aset-aset tersebut. Okay. So di bawah UTVSB, pihak kami tidak mengambil kira aset-aset bagi kerja-kerja perundingan sebagai aset UTVSB. Sebaliknya pihak kami hanya merekodkan sahaja apa aset yang dibeli melalui projek mana, kemudian sekiranya ada permintaan penggunaan aset-aset tersebut bagi projek-projek lain, pihak kami dapat majukan permintaan tersebut kepada perunding yang memiliki aset tersebut. Itu perbezaannya. Kemudian penutupan projek masih seperti biasa, setiap projek yang dijalankan apabila tamat sampai masanya ianya perlu ditutup. Kemudian kos perbelanjaan projek terdiri dari pelbagai kaedah pembayaran dan kami masih lagi maintain kaedah-kaedah yang sama di mana pembayaran pada syarikat pembayaran sebagai tuntutan perjalanan dan semuanya boleh dikira sebagai kos perbelanjaan projek. So permohonan pendahuluan pelbagai kita masih mengekalkan, permohonan pendahuluan perjalanan kita ada kadar dan kaedah agihan. So yang kadar dan kaedah agihan setiap projek at the end of it kita akan ada tuntutan kepada UTVSB dan juga kepada fakulti Kemudian bayaran sebagai upahan, bayaran tuntutan perbelanjaan, claims bayaran terus kepada organisasi luar dan juga bayaran fee profesional. Saya akan detail out kemudian. Okay, next. Okay, perbelanjaan projek. Perbelanjaan mengikut persetujuan bersama antara klien dan UTVSB mengikut ketetapan dasar keuangan UTVSB, kelulusan khas dasar keuangan perundingan UTVSB. So perbelanjaan adalah apa yang termaktub kepada kebiasaannya, especially
projek-projek government, biasanya mereka dah ada ketetapan kos-kos ataupun perbelanjaan-perbelanjaan yang dinyatakan di dalam kita punya kalau tender, di dalam tender ataupun di dalam kita punya sebut harga ya. So kita masih berpegang kepada apa yang dinyatakan dan the actual expenditure adalah mengikut amount yang sebenar ya. Kemudian kaedah perbelanjaan tertakluk kepada prosedur dasar keuangan UTVSP, kelulusan khas dasar keuangan perundingan UTVSP. So kalau tengok di sini kita ada dua dasar ya. Dasar keuangan UTVSP adalah general dasar yang diguna pakai untuk semua kaedah di dalam UTV ya. Bagi kerja-kerja perundingan sebab biasanya transaksi untuk perundingan ni adalah pelbagai dan banyak ya. Dan even cost dia pun kadang melebihi kadar yang ditetapkan oleh dasar keuangan UTVSB. So kami telah pun mohon kelulusan khas di mana bagi projek-projek perundingan tidak perlu dibawa kepada mesyuarat UTVSB. Sebaliknya tim-tim perundingan boleh terus memajukan untuk proses pembayaran tersebut. Kemudian penggunaan kemudahan universiti atau UTVSB mengikut kadar yang telah ditetapkan ya, sewa makmal, dewan dan sebagainya. Dan kebiasaannya kalau untuk fakulti, mereka telah ada kadar-kadar yang telah ditetapkan oleh fakulti. So sebagai perunding kena find out kalau nak guna classroom ataupun nak gunakan lab ataupun apa-apa peralatan kena find out daripada fakulti dulu ataupun daripada cawangan. Apakah kadar-kadar tersebut dan biasanya pihak bendahari ada kadar-kadar ni ya. Kemudian penggunaan dana perundingan sebagai penggerak projek tertakluk pada dasar keuangan perundingan UTVSB. So kita faham sebagai perunding biasanya sebelum mereka dapat bayaran mereka memerlukan modal ya untuk menjalankan kerja-kerja perundingan. So kalau kita tengok untuk projek-projek perundingan sebelum ni di mana perunding boleh ambil advance banyak 5,000 ya. So di bawah UTVSP kita mempunyai dana yang boleh digunakan sebagai dana penggerak dan ianya diberi dalam bentuk loan. Next. Okay, perbelanjaan projek, penggunaan premis UiTM atau UTVSB perlu disewa. Pinjaman peralatan universiti atau UTVSB adalah menjadi tanggungjawab ketua projek. Belian dan kendalian aset mengikut prosedur dan dasar keuangan perundingan UTVSB ya. Serahan aset kepada klien perlu dinyatakan di dalam perjanjian ya, MOA. So yang ini adalah sebagai contoh projek tu adalah untuk set up server. So untuk set up server ada pembelian server dan server biasanya bernilai sangat tinggi ya. Kadang sehingga mencecah 100,000 ataupun lebih daripada 100,000. Dan untuk pembelian yang besar-besar sebegini, biasanya untuk mengelakkan kekeliruan ataupun salah faham antara klien dan juga UTVSB adalah elok ianya diletakkan di dalam MOA ya, dinyatakan pembelian tersebut adalah bagi pihak syarikat dan sebagainya. Kemudian bahan pakai buang universiti yang digunakan perlu diganti. Contoh bahan pakai buang, kertas, marker dan sebagainya. Ya. So yang ini untuk perkara-perkara runcit adalah menyusahkan sekiranya ianya dimasukkan di dalam transaksi. So di sini up to perunding apa yang diguna pakai semasa di fakulti adalah lebih mudah digantikan dengan barang yang secara terus. Okay, next. Okay, pembayaran fee profesional ataupun honoraria. Kadar mengikut ketetapan kadar kerajaan atau pasaran ya. Bagi kerja-kerja projek perundingan bersama kerajaan biasanya kita kena ikut kadar-kadar yang ditetapkan oleh MOF ya. So MOF menetapkan kadar sebanyak 2.2 multiplier ya. Contoh kalau gaji 3,000 sebulan dan kalau kerja-kerja perundingan tu adalah sebulan, kita boleh naikkan sehingga 3 kali 2, 6,600 ya.
So the multiplier is 2.2, 6,600. Tapi tidak semestinya kita kena pakai 2.2 multiplier sebab kita kena lihat juga kadang kalau kita menggunakan multiplier 2.2 depends on the project, sometimes dia akan jadi terlalu tinggi harga dia dan ianya tidak lagi kompetitif. So bermakna kadar di sini adalah terpulang kepada perunding itu sendiri, dan sekiranya perunding tahu market price dari segi private sebab yang ini adalah lebih kepada mengikut kepakaran masing-masing, mereka boleh menggunakan kadar tersebut. Dan untuk lebih mudah adalah dengan menggunakan kadar gaji pokok kita dengan menggunakan certain multiplier. Kemudian kaedah bayaran dibuat setelah semua kos projek dilunaskan. So yang ini adalah penting di mana walaupun bagi projek-projek yang berfasa, honorarium dibenarkan untuk dikeluarkan setelah satu-satu fasa itu habis setelah kos dibayar dan ada lebihan di situ, honorarium boleh dikeluarkan. Dan di sini kami bergantung kepada kebijaksanaan ketua projek untuk memastikan apa-apa kos termasuk honorarium ketua projek kena pastikan yang dana projek adalah cukup untuk projek sehingga projek tamat sebab ada juga kes yang pernah kami alami di mana ianya melibatkan software programming di mana perunding menyangkakan projek berjalan dengan lancar dan software telah diserahkan dan di mana pihak klien tidak berpuas hati dengan hasil kerja dan mereka perlu perbaiki lagi software tersebut dan hasilnya sehingga projek ataupun perbelanjaan telah tamat, telah habis dan projek masih belum tamat. So mana-mana yang melibatkan software adalah sangat penting untuk memastikan deliverable tu telah diserahkan dengan sempurna dan baru honorarium dikeluarkan untuk agihan. Kemudian bayaran honorarium setelah ada terimaan dari klien dan baki mencukupi. So UTVSP hanya akan bayar honorarium apabila bayaran telah diterima dari pihak klien ataupun sekiranya ianya berfasa setelah bayar kos-kos projek lebihan tu masih ada dan boleh dituntut sebagai honorarium. Kemudian penyata bayaran honorarium akan disediakan di hujung tahun untuk pemfailan cukai pendapatan. So semasa di bawah UiTM, honorarium dimasukkan ke dalam gaji. Kemudian PCB ditolak termasuk dari honorarium yang dijana melalui projek perundingan. Di bawah UTVSB, honorarium kami akan bayar terus kepada perunding dan kami tidak tolak apa-apa PCB kerana bagi income tax mereka tidak boleh terima daripada dua majikan. Maknanya majikan yang utama adalah UiTM dan yang lebih adalah self declaration. So maknanya di hujung tahun perunding perlu declare sendiri berapa pendapatan daripada honorarium dan di situlah penyata bayaran honorarium diperlukan untuk memastikan kadar honorarium yang diterima oleh perunding. Okay, next. Okay, apa yang perlu dilakukan setelah projek tamat? Projek tamat atau batal, ketua projek mengesahkan status projek secara berkala. Okey, di bawah UTVSB sebagai senderan berhad, kami ada setiap tahun akan ada auditing dan penutupan akaun syarikat. So untuk keperluan penutupan akaun syarikat, kami perlu mengetahui kedudukan projek sama ada ianya telah tamat ataupun ianya 80% selesai ataupun ianya 50% selesai. So di sini feedback dari ketua projek adalah sangat penting untuk memaklumkan status projek tersebut. So yang ini ada di dalam sistem di mana perunding boleh ataupun ketua projek boleh menyatakan
status projek tersebut. Kemudian sekiranya projek perlu lebih masa, sila pastikan yang pemakluman lebihan masa tersebut dimaklumkan kepada UTVSP, sebab di sini kita perlu pemakluman secara official ya, di mana sama ada klien ataupun perunding ataupun UTVSP perlu memohon pelanjutan tempoh tersebut. Dan daripada permohonan pelanjutan tempoh, kita akan alter di dalam projek, dan ini adalah sangat penting untuk MyATP, sebab sekiranya projek belum tamat, MyATP kena dimaklumkan ya bilakah tarikh akhir tamat projek tersebut, kerana ianya melibatkan kiraan MyATP. Okey, untuk penutupan projek masih ada baki. Ketua projek mengeluarkan arahan bagi mengosongkan baki projek ya. So ini bermaksud sebelum projek tutup kena pastikan baki dia kosong ya. Dan sekiranya selepas kami maklumkan untuk penutupan projek dan tiada maklum balas daripada ketua projek, pihak UTVSB di dalam dasar kami boleh mengusulkan penutupan projek tersebut. So bila kita sebut pasal penutupan projek, di dalam dasar kita ada dua tarikh ya. Satu kita panggil projek tamat dan satu lagi kita panggil projek tutup ya. So perbezaan antara keduanya, projek tamat adalah tarikh tamat untuk kita hantar kita punya deliverable ya. So katalah deliverable tu dalam bentuk report, tarikh report dihantar adalah tarikh tamat ya. Dan biasanya tarikh di dalam surat tawaran yang dinyatakan projek dari sekian ya, dari tarikh permulaan sehingga tarikh tamat, yang itu adalah tarikh tamat projek. Dan bagi pengurusan projek perundingan, sometimes walaupun projek dah tamat tapi bayaran belum diterima, so kami tidak klasifikasi dia sebagai tamat lagi ya. Tamat hanya pada antara projek dan juga klien, tapi antara projek dan UTVSB kita panggil projek tutup ya. Dan tarikh antara projek setelah dapat bayaran adalah setahun ya. Maknanya pengurusan boleh dibuat dalam masa setahun untuk apa-apa bayaran honorarium, sebab kadang ada juga perunding yang suka mengambil, mereka tak suka ambil lump sum ya, mereka suka spread out dia punya honorarium. So kita ada tetapkan tarikh di mana mereka boleh spread out dalam setahun. Okay, next. Okay, proses pendaftaran bagi mereka yang biasa buat kerja-kerja perundingan juga tidak banyak berbeza ya dari segi proses, sebab kita masih lagi menggunakan sistem ICON dan sistem baru yang kami bangunkan masih under development ya. So step yang pertama adalah kalau sekiranya projek ini pertama kali didaftarkan dan perunding tidak pernah mendaftarkan di dalam sistem ICON, so perunding perlu create login dulu ya. Kemudian baru dia login kepada sistem ICON. Ya, so first step adalah untuk dapatkan password, dan dapat password login kepada ICON. Kemudian isi maklumat projek, maklumat klien dan maklumat konsultan di dalam sistem ICON. So di sini ada perbezaan ya antara sebelum April dan juga sesudah April, di mana sebelum April apa-apa pendaftaran projek adalah perlu diserahkan kepada PJI office, dan PJI yang akan key in semua maklumat projek di dalam sistem ICON. Bermula 1 April di mana perundingan bagi cawangan adalah direct di bawah UiTM Technoventure. Di sini perunding boleh secara terus mengisi maklumat projek mereka di dalam sistem ICON. So mereka perlu isikan maklumat projek, maklumat klien dan maklumat konsultan ya. Dan setelah maklumat tersebut diisi, mereka perlu upload ya dokumen surat tawaran atau lantikan daripada klien, sama ada ia dalam bentuk surat tawaran, dalam bentuk purchase order ataupun dalam bentuk kertas kerja ya.
So dokumen ni boleh di-upload terus di dalam sistem. Kemudian surat kebenaran menjalankan kerja dari PTJ, di sini surat notification di mana kelulusan rektor cawangan diperlukan ya. Cuma di dalam dasar yang baru, di dalam dasar UiTM ya, kami ada nyatakan di situ kelulusan adalah sama ada rektor ataupun orang yang dilantik oleh rektor bagi kerja-kerja perundingan. So di sini bermakna kalau tugasan ni di hand over kepada PJI ya, mungkin boleh dapatkan surat rasmi lah yang mengatakan mereka boleh memberi kelulusan untuk kebenaran menjalankan kerja. Kemudian bajet projek juga adalah penting ya untuk di-uploadkan ya, because apa-apa perbelanjaan anggaran kami adalah mengikut bajet projek. Dan bajet projek bukan bermakna kami akan menguruskan sebagaimana research yang mempunyai vote-vote tertentu ya. Cuma bajet projek adalah sebagai guideline sahaja ya, tapi the actual pembayaran dan perbelanjaan adalah terpulang kepada ketua projek. MOA jika berkenaan ya, untuk MOA juga kita tak perlu semakkan pihak PUU, di mana MOA boleh disemak oleh tim legal kami di bawah UiTM Technoventure. Cuma perlu dimaklumkan kepada kami sekiranya klien ataupun syarikat ada MOA mereka sendiri, pihak kami perlu vet sahaja ya. Sekiranya pihak syarikat tidak ada MOA mereka sendiri dan sekiranya kita merasakan adalah agak risiko ya, mungkin projek kita agak besar, contohnya 10,000 juga dikira besar ya, dan sekiranya kita kurang yakin yang klien kita dapat bayar ya kerja-kerja perundingan tersebut, adalah lebih baik untuk request kepada kami untuk initiate MOA dengan menggunakan kami punya standard MOA ya. So di sini kita hanya perlu tanda tangan daripada pihak klien. Kemudian apabila semua dokumen ni telah di-upload, ketua projek boleh submit ya, tekan butang submit. Kemudian kami akan buat semakan dan sekiranya dokumen semua lengkap dan tidak ada isu, appointment adalah by CEO ya. CEO akan tick di dalam sistem menandakan CEO approve, dan selepas tu perunding boleh print terus ya surat lantikan di dalam sistem Icon juga. Dan biasanya kita tidak mengambil masa yang lama untuk pendaftaran projek. Okay, next. Okay, ini adalah URL untuk kita punya sistem Icons di mana perunding boleh pergi kepada Daisy ataupun perunding boleh buat search ya, Icons UiTM ya. So kat situ pun boleh akses kepada kita punya website ataupun website kepada sistem pendaftaran projek. Okay, next. Okay, ini adalah stage yang pertama sekiranya pertama kali mereka login dalam sistem Icon. So yang pertama mereka perlu create login. Next. Okay, yang ini adalah maklumat. Apabila mereka login, dia ada dua icon di situ. Satu adalah consultancy and the other one is expertise ataupun iExpert. So bagi kerja-kerja perundingan, pilih iConsultancy ya. Dan iExpert sebenarnya kami gunakan untuk mana-mana projek yang tanpa bayaran ya. Tapi iExpert tidak ditarik secara terus di dalam sistem IATP. So tidak ada keperluan ya untuk daftar projek-projek tidak berbayar di dalam iExpert. Instead perunding boleh terus isi maklumat di dalam IATP ya. So biasanya kerja-kerja perundingan yang tidak berbayar boleh didaftarkan sebagai expertise. Okay, next. Okay, isi maklumat projek.
kemudian save dan close. Next. Okay, ini adalah maklumat klien. Isikan juga maklumat yang diperlukan. Next. Okay, dan ini adalah maklumat konsultan. Dan sekiranya perunding setelah mengisi maklumat konsultan ni adalah dijana secara terus ya. Maknanya dia bergantung pada kita punya sistem sistem staff UiTM. Sekiranya ada line merah macam ni, bermakna ada maklumat yang tak lengkap ya. So di sini maknanya perunding perlu go back ya kepada file kita untuk tengok apakah maklumat yang kurang lengkap. Okay, next. Okay, di sini sebelum kita submit, pastikan semuanya adalah green tick. Sekiranya ada red tick, maknanya contohnya di sini klien ada yang tak lengkap ya. Kemudian member details pun ada yang tak lengkap, dia akan ada cross merah. So pastikan semuanya hijau sebelum kita tekan butang submit. Okay, next. Okay, ini adalah surat akuan menjalankan kerja ya. Surat ni boleh download daripada website UiTM Technoventure ya. So sebelum projek didaftarkan, pastikan borang ni ditandatangani oleh rektor ataupun wakil. Next. Okay, apa-apa projek perundingan terutama yang melibatkan quotation, sila pastikan kita masukkan sales and tax banyak 6% ya. Dan 6% ini adalah kita kutip bagi pihak kerajaan ya. Dan mana-mana syarikat ataupun klien biasanya mereka memang tahu apa-apa servis yang mereka perolehi, mereka wajib untuk bayar 6% kepada pihak kerajaan. So kita akan bayar kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Okay, next. Okay, proses keuangan. Okay, proses keuangan adalah sangat berbeza ya. Jika sebelum ni proses keuangan adalah direct kepada bendahari UiTM. Di sini apa-apa yang melibatkan keuangan, sama ada ianya terimaan bayaran ataupun bayaran kepada syarikat atau bayaran upah ataupun honorarium, ianya adalah direct by UiTM Technoventure ya. So apa yang perlu dilakukan, first download borang-borang di bawah uitmtechnoventure.com.my ya. So ada borang pendahuluan, ada borang pendahuluan perjalanan, ada borang bayaran pada syarikat ya. So kategori-kategori perbelanjaan kami masih maintain kategori yang sama ya. Kemudian borang-borang tersebut setelah diisi, sila pastikan dokumen-dokumen proof of payment ya, receipt yang kita bayar, sila pastikan kita ada salinan soft copy ya, scan. Semua receipt tersebut perlu di-scan, kemudian email ya. Email kepada tim perundingan di mana kami akan buat semakan ya, semakan kepada borang-borang tersebut dan juga scan copy of all the bills ya. Kemudian kaedah yang kita guna pakai di sini ialah sama seperti kaedah yang dilakukan oleh income tax, di mana kami hanya mendapat soft copy tapi perunding perlu ada filing system sendiri ya. So maknanya mana-mana projek, apa-apa perbelanjaan, apa-apa receipt perlu direkodkan dengan kemas dan perlu difilekan dengan kemas, sebab di hujung tahun kita akan ada external auditor dan juga ada possibility semakan by audit negara juga ya. So ada possibility bil-bil asal diperlukan oleh pihak auditor, dan sekiranya ia diperlukan oleh pihak auditor, kami perlu merujuk kepada perunding ya untuk dapatkan receipt-receipt yang fizikal. Kemudian scan copy yang telah di-email kami akan verify, kemudian kami akan upload ya. Kami akan simpan our own documentation juga.
Kemudian pembayaran adalah direct daripada Finance Department UiTM Technoventure. Okay, next. Okay, kaedah fund management ya di bawah UiTM Technoventure. So ini adalah antara yang terkandung di dalam kita punya consultancy finance policy ya, di mana setiap collection kami akan keluarkan receipt direct kepada syarikat dan setiap pembayaran daripada UiTM Technoventure kita masih mengekalkan pengeluaran untuk advance ya, advance pendahuluan perjalanan, pendahuluan pelbagai. Sekiranya di bawah UiTM advance adalah 5,000, di bawah UiTM Technoventure kita naikkan kepada 10,000. Dan apa-apa pendahuluan dalam waktu 2 bulan dalam masa 2 bulan perlu dibuat pelarasan ya. So kenapa kita perlu pelarasan? Sebab semasa kita buat advance kita tak sure perbelanjaan dia adalah untuk apa ya. So ianya hanya direkodkan sebagai pinjaman. Dan apabila pelarasan dibuat, perunding baru akan submit receipt scan copy tersebut. Daripada situ baru kami tahu apakah perbelanjaan sebenar bagi pendahuluan yang dimohon. Okay. So di sini kami update di dalam ledger, perbelanjaan adalah pembayaran adalah untuk perbelanjaan jenis yang bagaimana. Kemudian apa-apa claims ya, reimbursement ya. So reimbursement boleh dibuat setelah projek mempunyai baki ya. Kemudian miscellaneous claim kena pastikan ianya ada receipt rasmi. Okay, next. Puan Hasnah, sebelum tu sebab bercakap dengan tentang fund management ni, kita ada soalan dekat chat box tu, dia bertanya tentang ada tak minimum bayaran untuk didaftarkan sebagai perundingan? Dia ada limit dia ke? Minimum maksimum dia? Kita tak tetapkan limit. Alright. Okay. So tak ada minimum bayaran lah ataupun maksimum bayaran pun boleh? Sebab ada juga mereka yang baru nak belajar menjalankan kerja perundingan. Ada yang charge RM50, ada yang charge RM100. So berapa pun nilai, sebenarnya kita tak perlu rasa macam sikit sangat untuk didaftarkan ya. Sebab perundingan ni dia kena build up confidence. So biasanya daripada nilai kecil kita akan kembangkan lagi, kita akan tingkatkan lagi nilai dia. So ianya adalah termasuk pembelajaran ya, maknanya kita baru bertatih untuk menjalankan projek perundingan. So berapa pun nilainya asalkan ada nilai dia. Okay, okay, next. Okay, loan, pinjaman. Bagaimana ianya boleh dilakukan? Pada kebiasaannya apa-apa projek perundingan biasanya kita kena menjalankannya dengan secepat mungkin. Terutama jika ianya melibatkan contract research ya. So contract research biasanya kita ada student nak kena bayar ya. Kita ada enumerator. So di sini jika ada keperluan duit dan bayaran belum diterima, dan juga kena pastikan yang syarikat memang kita pasti syarikat tu boleh bayar ya. Di sinilah kita kena analyse, are we confident or not yang syarikat ni boleh bayar. So kalau kita rasa macam kita bimbang ya, kita perlu wujudkan MOA tu. Kita perlu minta syarikat tanda tangan MOA, sebab sekiranya ada MOA apa-apa berlaku kita boleh mengambil tindakan undang-undang. Sekiranya tak ada MOA memang kita tak boleh nak buat apa selalunya. Okay. Kemudian pembayaran balik. Apa-apa pinjaman approval adalah by CEO. Kemudian kita ada terms kat situ, subject to loan agreement. Di dalam agreement tu kita ada juga nyatakan persetujuan daripada perunding, bagaimanakah perunding nak bayar, adakah daripada first payment, adakah daripada second payment. Ada juga kes di mana perunding dapat bayaran yang pertama tapi mereka masih perlu perlu modal pusingan untuk fasa kedua contohnya ya. So di situ mereka boleh mohon untuk bayar secara serentak ataupun bayar quarterly ataupun
setahun 2 kali ataupun bulan-bulan, as long as it is within the duration of the project. Okay. Kemudian kita juga mewujudkan satu yang kita panggil outright grant, ya. So outright grant, konsep ni digunakan oleh RMC, ya, untuk research, di mana projek-projek yang memerlukan dana yang secara runcit. Contohnya untuk beli stationery, untuk beli cat, untuk bayar upah, ya. So di sini kita ada limit 10,000, di mana ketua projek boleh mohon 10,000 sebagai outright grant, yang mana ianya diberi dan perbelanjaan dilakukan oleh ketua projek, ya, dan hanya maklumkan kepada kami apakah perbelanjaan tersebut, ya. So receipt disimpan oleh konsultan. Even untuk outright grant adalah elok sekiranya semasa mereka mohon sertakan bajet apa kegunaan untuk outright grant tersebut, sebab kami perlu merekodkan di dalam ledger kami. So ini adalah kaedah yang lebih mudah daripada permohonan pendahuluan, ya. Okay, next. Okay, perkhidmatan disediakan. Okay, ini adalah perkhidmatan di bawah UiTM Technoventure, di mana we have our commitment, ya, dari segi infrastructure dan dari segi operation. Okay, for infrastructure, kami telah mewujudkan satu workspace, ya, workspace dengan meeting facility di UTBSB, dan sekiranya berada di Shah Alam boleh menggunakan fasiliti yang telah disediakan. Kemudian kita ada online consultancy management system dan online project ledger system, ya. So yang ini adalah di dalam sistem kita yang baru, ya, di mana sistem yang akan dibangunkan ianya bersekali dengan ledger system. So untuk consultancy registration system, yang boleh mendaftar adalah ketua projek sahaja, ya. So account ataupun PIN ataupun password hanya untuk ketua projek. So semasa mendaftar di dalam sistem Icon, kena pastikan yang mendaftar adalah ketua projek, sebab sistem Icon secara automatik siapa yang mendaftar, automatik dia adalah ketua projek. Dan kenapa penting untuk kami tetapkan ketua projek? Sebab pernah berlaku, ya, SPRM case, di mana SPRM mereka bertanya siapa yang key in maklumat tu. Okay, so kalau kami tidak tetapkan ketua projek, ada possibility that ianya boleh menyebabkan percanggahan lah. So memang requirement ketua projek untuk pendaftaran, ketua projek yang akan manage ledger, dan manage ledger juga adalah penting ketua projek, ya, sebab sebelum kami murnikan dasar, members pun boleh buat pendahuluan, tapi di dalam dasar baru memang kami tetapkan apa-apa perbelanjaan adalah dengan pengetahuan ketua projek, ya. Jadi sebelum ni pernah berlaku di mana perbelanjaan telah digunakan oleh members, apabila mereka consolidate, mereka lihat projek telah terlebih belanja, ya. So di situ kami memang letakkan kepada ketua projek untuk manage the whole thing. Kemudian dari segi operation, kita telah berdaftar dengan MOF, kita telah berdaftar dengan HRDF, ya. So MOF adalah untuk tujuan tender-tender mana projek-projek kerajaan, kita memerlukan MOF. Kemudian HRDF sekiranya kita menjalankan latihan dan kita memerlukan partisipan, ya. So partisipan tu boleh apa-apa iklan yang kita keluarkan, kita boleh letak di situ HRDF claimable, ya. So apabila kita letak HRDF claimable, dia akan boleh menjadikan kita punya latihan tu more marketable, ya. Kemudian kita ada juga organizational profile yang boleh digunakan oleh perunding untuk marketkan kepakaran mereka. So di sini perunding apabila mereka nak lobby sesuatu projek, mereka tidak perlu lobby atas mereka personal capacity mereka sahaja, tapi
mereka boleh bawa company untuk sebagai backup kepada mereka. Sebab di dalam our organizational profile kita akan nyatakan juga projek-projek yang kita jalankan, dan itu adalah dapat memberi kekuatan kepada perunding yang memasarkan kepakaran mereka. Vendor registration juga kita lakukan, ya. Vendor registration untuk meningkatkan kita punya visibility, terutama yang melibatkan syarikat-syarikat besar, kita daftar, ya. Kemudian untuk mempercepatkan, meningkatkan efisiensi kita ada in-house legal advisor. So kita akan semak kita punya MOA sendiri. Kita ada in-house finance team, ya. Kita tailor-made our own processing, ya, our own financial processing. Kemudian kita juga ada in-house business development team, ya, di mana our business development mereka adalah frontliner, di mana mereka lebih kepada linkages bersama pihak industri, memasarkan kita punya pakar-pakar yang ada kepada pihak industri. Kemudian kita ada professional indemnity insurance, ya. Professional indemnity insurance ni adalah penting di mana sekiranya kita ambil dan sekiranya perunding kita semasa menjalankan kerja-kerja perundingan berlaku sesuatu yang tak diingini dan disaman oleh syarikat, kita ada indemnity insurance yang dapat melindungi kita, ya, perunding dan juga UTVSB. Okay, consultancy team kami ada 8 orang, ya, asalnya kami 5 orang. So sekarang kami telah menambah bilangan kepada 8 orang. So kita punya tugas adalah kita bahagikan juga kepada kita punya pre-award, ya, di mana tugas dia lebih kepada pengurusan, mendapatkan projek, pengurusan memberi khidmat nasihat, quotation dan sebagainya, ya. Kemudian kita akan mewujudkan talent management system. Okay. So talent management system ni lebih kepada database perunding bagi seluruh satu Malaysia, di mana kami amat memerlukan satu sistem yang boleh dinyatakan di manakah pakar-pakar kita, ya, dan apakah pakar yang kita ada. So talent management system sama ada perunding ada projek ataupun tak ada projek, sistem yang dibangunkan semua staf UiTM boleh mendaftar, ya, di mana permulaan adalah self-rating system. So self-rating system kita ada maklumat yang kami mohon, contohnya kami ambil juga maklumat research, maklumat teaching, maklumat publication, maklumat innovation, maklumat consultancy, dan juga apa-apa professional certification, ya. Semua tu ada weightage yang mana sistem akan melakukan self-assessment. Kemudian mungkin katalah permulaan pendaftaran, perunding ada 3-star rating, ya. So daripada 3-star rating, bagaimanakah untuk move to the 4-star rating. So di situ ada gap analysis, ya. Mungkin keperluan dia, contoh satu, apabila perunding menghadiri taklimat perundingan, taklimat dasar perundingan, dan di situ mereka telah qualify one of the criteria untuk meningkatkan mereka punya kepakaran. So we have what we have in mind is developing that kind of platform, di mana probably rating yang tertinggi mungkin 6 rating, ya, dan sesiapa perunding yang berada di dalam rating 6 for example, mereka ni adalah SIFU, ya, SIFU dari segi perundingan, dan mereka juga boleh memiliki mentor-mentee. So mentor-mentee juga berada di dalam perancangan, di mana mungkin salah satu kriteria untuk meningkatkan rating adalah menjadi mentee, ya. Dan mungkin juga untuk perunding, mereka ingin meningkatkan mereka punya rating, mereka melantik mentee, mereka sebagai mentor. So di situ kita akan ada pool of konsultan yang mana perunding boleh mencari mereka-mereka yang berminat untuk jadi mentee, mencari di dalam our talent management system. Dan sekiranya kita ada projek di Shah Alam contohnya di Selangor, dan
projek yang ingin ataupun yang diperolehi berada di Johor for example ataupun berada di Perlis, ya. Dan kemungkinan untuk menjimatkan perbelanjaan, tim yang di Selangor probably dia boleh lantik pakar yang ada di Perlis untuk menjadi mentee, dan mentee ni akan menjadi team members, ya. So di sinilah pentingnya sistem talent management system. Puan Hasnah, sebab ada satu soalan berkenaan dengan legal advisor ni kan. Ditanya kalau terjadi apa-apa contohnya ketidakpuashatian klien terhadap hasil kerja yang dihasilkan tu, adakah UiTM akan memberi protection kepada staff tersebut, dan kalau ya, apa bentuk-bentuk protection yang akan diberikan? Di sini pentingnya setiap kerja perundingan kita ada MOA ataupun setidak-tidaknya ada term of reference, ya. Dan di dalam term of reference tu perlu dinyatakan dengan jelas apakah deliverables yang diperlukan. Walaupun kita ada dengan jelas, ada possibility berlaku juga ketidakpuasan hati, ya. Memang pernah berlakulah, ya. Dan apabila berlaku memang selalunya kami cuba mencari jalan tengah. So dia tidaklah one win one lose, ya. Kita try to negotiate on a win-win situation, ya. So di situ biasanya peranan UTVSP adalah sebagai orang tengah, ya, di mana kami biasanya kami akan cuba mencari solution yang terbaik, yang mana kedua-dua parti setidak-tidaknya akan berpuas hati lah. Semasa di bawah UiTM pernah juga berlaku, dan biasanya ianya boleh melibatkan legal, ya. So biasanya kami akan cuba untuk ianya tidak sampai ke peringkat atas PUU, kami akan cuba resolve. Dan sekiranya tidak dapat dielakkan, maknanya kita kena tengok baliklah dia punya agreement, dan sekiranya nak berpatah arang, then we go exactly by what clause that is stated in the MOA. So MOA itu adalah penting. Alright. Kemudian satu lagi soalan di chat box tu, adakah contract research juga didaftarkan di bawah UTBB? Contract research ni actually yang didaftarkan di bawah UTVSP, ianya adalah research yang diperolehi daripada syarikat ataupun kadang daripada agensi kerajaan. Memang kita kategorikan sebagai contract research. Apa yang penting di sini ialah MyRA, ya. Walaupun dia didaftarkan di bawah UTVSP di dalam kategori contract research, kami akan classify, ya, kami masih memberi data kepada MyRA dan ianya tetap diklasifikasikan sebagai MyRA, ataupun kalau cawangan tak ada MyRA tapi ada PI, ya. So contract research ada PI dia yang mana ianya akan dijadikan sebagai PI faculty. So maklumat tu kami akan beri kepada PTU. So contract research masih boleh berdaftar di bawah UTVSP. Okey Puan Hasnah, satu lagi soalan mengenai bayaran SST 6% tu, adakah ianya perlu dibuat oleh penyelidik kepada UTBB, dan kalau ya, maksudnya bayaran tu adalah 18% ke? 12 daripada nilai projek dan 6 daripada SST. Okey, kita kena tengok dari perspektif macam ni. 6% kita hanya ejen yang buat collection bagi pihak kerajaan. So, SST lah. SST. Alright. So kita tak boleh dikira sebagai agihan, ya. Kalau 18% tu dia macam the whole thing adalah agihan. Tapi SST 6% is a known fact, ya, known fact by syarikat. So mereka tak akan question. Mereka tahu apa-apa servis perkhidmatan yang diperolehi di dalam Malaysia adalah tertakluk kepada 6% service tax. Sebab tu semasa kita buat quotation adalah penting, ya, quotation tu dengan jelas kita asingkan 6% sebagai SST. Okay. Dan saya nak explain juga yang pasal quotation. Semasa kita buat quotation pada syarikat, ya,
dia permulaan kepada sesuatu projek biasanya bermula dengan quotation. So quotation tu adalah penting untuk pihak UTVSB yang kami yang hantar quotation kepada syarikat supaya kami dapat menggunakan kita punya letterhead ya, supaya tawaran projek akan ditawarkan kepada UTVSB. So kalau tidak mungkin dia akan ditawarkan di bawah nama UiTM. Dan sekiranya di bawah UiTM ada possibility invoice perlu dikeluarkan oleh UiTM dan perunding perlu memindahkan duit tersebut dari dalam UiTM kepada UTVSB. So jalan dia jadi panjang. So di peringkat quotation kalau boleh event quotation bermula dengan UTVSB. Okay, ini adalah sijil HRDF kita ya. So sijil HRDF yang boleh diguna pakai untuk latihan di mana kita boleh letak HRDF claimable. Okay, next. Okay, ini adalah MOF, pendaftaran MOF kita ya. So pendaftaran MOF semasa di bawah Bitkom kita ada 13 kepala bidang. Di bawah UTVSB kita telah mendapat 15 kepala bidang ya. So apa pentingnya MOF certificate? MOF ni bagi projek-projek kerajaan kalau kita nak masuk sebut harga ataupun kita nak masuk tender, sebelum kita terima ataupun sebelum kita beli borang tender tu kita kena pastikan iklan yang dikeluarkan juga semak dia punya kod bidang ya. Sama ada kod bidang iklan tersebut kita ada ke tidak. Sebab sekiranya kita tak ada kod bidang tersebut, memang kita tidak layak untuk masuk tender tersebut. Sebab even quotation pun ya, sekiranya kita kod juga walaupun kita tak ada kod bidang tersebut, apabila sampai kepada pembayaran ada possibility company tak dapat bayar kita. Ya. So amat penting untuk kita pastikan kod bidang tersebut adalah kita memiliki kod bidang yang diperlukan. Okay, next. Okay, yang ni adalah license training provider. Okay, kita juga telah memperolehi MOF bagi kategori training provider. Okay, yang ni kita baru dapat, kita tak pernah ada kod bidang MOF bawah training ya. Sebelum ni kita cuma ada perundingan bukan fizikal. So sekarang kita ada dua kategori, satu perundingan bukan fizikal, satu adalah latihan ya ataupun perkhidmatan. Okay, di bawah perkhidmatan ataupun di bawah latihan kita ada 3 kod bidang di mana satu adalah kaki tangan ikhtisas ataupun profesional, 2 kita ada kaki tangan separa ikhtisas ya, semi profesional, dan juga kita ada kod bidang khidmat latihan tenaga pengajar dan moderator atau negotiator. So ini bermakna sekiranya ada tender yang dalam kategori latihan kita masih boleh bid ya. Dan biasanya yang ini lagi perundingan di bawah training provider lagi mudah untuk dijalankan ya. Next. Okay, ni company profile kami. So company profile ni juga masih di dalam improvement stage ya. Dan sekiranya ada perunding yang perlu untuk ke syarikat ya, untuk hantar proposal kepada syarikat, boleh menggunakan kami punya company profile as a backup ya untuk sokongan kepada proposal tersebut. Next. Okay, apakah services yang kami provide? Kita pecahkan kepada pre-award, project dan juga finance. So pre-award maknanya sebelum kita mendapat surat tawaran ya. Ini bermula dengan quotation ya. So quotation kena di dalam sistem baru kami dah masukkan keperluan untuk upload quotation ya. Dan quotation seperti yang saya jelaskan tadi perlu di bawah letterhead UiTM Technoventure untuk memastikan yang surat tawaran adalah atas nama UiTM Technoventure.
So kami juga menyediakan perkhidmatan negotiation sekiranya diperlukan, budgetary advice advice on the budget, terutama projek-projek kerajaan di mana selalunya apabila ada quotation yang perlu dikeluarkan pada pihak kerajaan mereka ada special format untuk bagi quotation. So mereka juga ada format pengiraan bajet dan di sini kami ada tim yang yang biasa hantar quotation kepada pihak kerajaan. So kami boleh buat semakan. Kemudian tender apa-apa kemasukan tender untuk search tender. Tender bagi UiTM Technoventure kita hanya boleh memasuki satu tender bagi setiap yang diiklankan Sebagai contoh rasanya baru ni ada Pharma Perlis Pharma Perlis mereka ingin masuki tender pharma tersebut. So ianya adalah atas dasar first come first serve. Sekiranya kita ada 2 pensyarah yang nak masuk tender pharma tersebut, kami tak boleh menghantar 2 tender. Kami hanya boleh menghantar 1 tender dan itulah pentingnya apa-apa tender perlu dimaklumkan kepada kami Dan sekiranya ada perunding yang dah lobby dengan company dan menanti untuk company mengeluarkan invitation to tender, adalah penting untuk perunding maklumkan kepada kami supaya kami tahu tender tersebut siapakah mereka yang melobi untuk dikeluarkan tender tersebut Sebab ini adalah untuk mengelak daripada mereka ataupun public at large orang lain yang ingin masuki tender tersebut. Kemudian tanggungjawab untuk tender seperti menghadiri briefing kepada tender dan juga purchase of tender document Ini antara servis yang kami provide. Kemudian projek adalah lebih kepada registration di mana sebelum mendaftar khidmat nasihat dari segi projek, pengurusan projek, documentation, consultant appointment, and I think 50% of this task is actually ada dalam sistem Contoh appointment of consultant direct daripada sistem, project performance monitoring ini kami ada tim yang akan monitor. Ini termasuk juga follow up follow up on invoicing. Kemudian statutory commitment, compliance observation ni adalah penting. Kami kena pastikan yang projek tersebut comply dengan apa-apa rules ataupun regulation by government Sebab yang ini boleh menyebabkan sesuatu projek ataupun konsultan yang terlibat tertakluk kepada SPRM case ataupun PDRM case. Kedua-dua tu kami pernah terlibat kami pernah dipanggil sebagai saksi. Kemudian marketing tools, kita ada marketing teams juga di bawah business development. So from time to time kita akan upgrade kita punya visibility of UiTM Technoventure di mana indirectly ianya akan meningkatkan visibility perunding kita juga. RE appointment juga di dalam sistem, agreement drafting, vetting, stamping, printing dan statutory declaration. Yang ini dijalankan oleh kita punya tim legal dan kami juga bertanggungjawab di dalam MyRA reporting, MyATP reporting, BTU bagi maklumat PI, PTJ maknanya sekiranya rektor memerlukan maklumat tambahan So di sini adalah termasuk dalam khidmat yang kami sediakan. Kemudian dari segi finance, invoicing mailing of invoice, and then process, expenditure process, purchasing process, payment collection, debt collection, payment of honorarium, yearly honorarium statement, pembayaran upahan wages, pengeluaran receipt pada klien, report generation ledger ataupun income and expenditure So yang ini di bawah kategori finance, perkhidmatan yang kami sediakan juga. Dan kita ada project advancement ataupun pinjaman ataupun loan So loan ni bagi projek yang bernilai melebihi 5,000 adalah 0% interest. Kemudian perolehan service charge
ada juga projek-projek kerajaan di mana offer letter keluar melalui e-perolehan, sistem e-perolehan, dan invoicing juga melalui sistem e-perolehan. Dan sistem ni untuk G2G ianya adalah 0%, but untuk G to Sdn Bhd ianya adalah pada kadar 0.4% sehingga 0.8%. So yang ini adalah percuma bagi projek bernilai melebihi 1,000. Okay, next. Okay, perkhidmatan lain yang disediakan bagi item 1 sampai 4, project management, check collection, document delivery, additional insurance coverage bagi projek-projek yang berisiko tinggi, ya. Bagi projek bernilai 500,000 ke atas, ianya adalah percuma, ya. Dan bagi projek yang bernilai 500,000 ke bawah, ianya adalah based on actual cost, ya, ataupun predetermined cost, yang mana ianya adalah diabsorb sebagai cost project. Kemudian bagi item 5 sampai 10, ya, printing services in large quantities, transportation services, training room, signing ceremony, special marketing service, other special request. Yang ini adalah based on actual cost ataupun at predetermined cost. Okay, next. Okay, kadar agihan. Ini topik yang selalu diminati, ya. For project value at 1,000 and below, rate dia adalah RM50. Okay. So RM50 ke atas 1,000 bermakna 5%. Okay. Tapi atas permintaan, ada juga mereka yang ada projek contoh RM40 tapi mereka nak daftar, ya. So kalau kami tetapkan sebagai 50%, RM40 tolak RM50, dah berhutang, ya. So untuk memberi laluan pada projek-projek yang bernilai bawah pada 500, kami tetapkan bermula Mei 10% atas nilai projek atau RM50, whichever is lower. Okay, contoh projek bernilai 400, 10% mereka perlu bayar RM40. Kalau projek bernilai 500, mereka bayar RM50. Dan kalau projek tu bernilai 600, kalau 10% adalah RM60, so yang tu kami ambil yang lower amount, which is RM50. Okay, cuma apa-apa pembayaran ianya sentiasa bermula dengan kita kena tolak SST yang 6% terlebih dahulu. Okay, next. Okay, ini adalah keseluruhan agihan di mana bermula dengan RM50, kemudian projek bernilai 1,001 sehingga RM50,000, 12%, RM50,001 sehingga RM200,000, 11%, RM200,001 sehingga RM500,000, 10%, RM500,001 sehingga RM2 juta, 9%, dan melebihi RM2 juta adalah 8%. So allocation to consultants, faculty, department or branch is under the prerogative of the project leader. So di sini kami tidak nyatakan berapa agihan kepada fakulti. Agihan kepada fakulti adalah atas budi bicara ketua projek, ya. So mungkin ketua projek nak allocate depending on the project, ya. Mungkin mereka nak allocate 2% ataupun sekiranya projek tu mendapat keuntungan yang lebih, mereka dapat berjimat banyak, mungkin mereka nak bagi 5%. So yang ini memang totally terpulang kepada ketua projek. So at the moment kita tidak meletakkan kadar unless sekiranya UiTM mengusulkan kita letak kadar tertentu untuk dibayar kepada fakulti atau cawangan. Jadi setakat ni ianya adalah budi bicara ketua projek. Next. Okay, maklumat berkenaan dengan konsultansi boleh merujuk kepada kita punya website, ya. Kita ada website baru kita, uitmtechnoventure.com.my, ya. Okay, next. Untuk kontak kami ada di website juga, ya. So boleh menghubungi kami di talian
untuk sebarang pertanyaan berkaitan dengan perundingan. Okey, itu sahaja untuk maklumat-maklumat berkenaan perundingan. Okey, terima kasih Puan Hasnah di atas penerangan yang sangat detail dan sangat jelas. Okey, kemudian kita ada lebih kurang 30 minit lagi, saya buka kepada sesi Q&A lah untuk para pensyarah yang nak bertanyakan soalan-soalan kepada Puan Hasnah direct. Bolehlah, okey, unmute dan tanya soalan. Okey, any soalan? Any question? Puan Hasnah, Ya. Okey. saya ada satu soalan. Okey. Okey, kalau apa implikasi sekiranya seorang staff menjalankan perundingan luar tapi tak didaftarkan di bawah UiTM atau UTV? Yang itu dipanggil moonlighting. Dr. Noizati ni kita punya penyelaras perundingan di UiTM Perlis ni. Yang itu memang berada di mana-mana, ya, yang itulah term yang dipanggil moonlighting. Okey, tiba-tiba macam okey. Okey. Tangkap dah. Ada soalan lagi? Sebenarnya banyak nak tanya Puan Hasnah tapi takut Sila. lain kan nak bagi laluan. Sila Dr. Noizati sebab dia penyelaras perundingan kena banyak soalan ni. Saya banyak soalan. Puan Hasnah, satu lagi, masa hari tu lah kami ada buat satu event. Okay, dan event tu mula cakap, bukan mula lah, maksudnya Dr. Ang dia refer dengan staff daripada UTV, mula kena bayar RM50. And then pula tiba-tiba kena RM10. Tadi pun Puan Hasnah ada cakap dah ada dia punya dari segi pendapatan ke apa, penjanaan tu lah, ya, kalau bawah 400 memang dikenakan 10% je lah daripada situ, daripada apa yang kita janakan lah. Okay, and then kemudian memang UTV akan ambil RM50. Ya. Macam tu dah artinya dia di-charge. Sebab yang tu kita request tu kita bermula 1 Mei. Tak ada lah kini kalau kita contoh dapat RM400 apa yang kita janakan tu, and then tak ada lah UTV macam simply okay nak charge RM50 pula kat situ, tak ada lah. Memang dia memang dah fix lah kat situ 10%. Kan? Okay. Ada sebarang soalan lagi tak daripada rakan-rakan pensyarah yang lain? Rakan-rakan kita bagi pada pensyarah-pensyarah dulu. Sebab kalau nak tanya boleh tanya direct pada Puan Hasnah daripada orang kuat pada UTVB terus ni. Jelas jawapan nanti dapat. Silakan. Kalau segan nak bertanya tak apa, boleh type dekat chat box tu, nanti saya tolong bacakan. Sementara tu saya nak maklumkan link kehadiran tu boleh check dekat chat box tu dan boleh isilah. Kita ada log jam latihan sekali dengan e-cert akan diberilah. Okay. Ada soalan tak? Ni jauh ni Perlis ni. Betul. Sebenarnya sampai. Assalamualaikum Puan. Ya, silakan Dr. Haris. Puan Hasnah, saya ada soalan. Okay. Kalau katakan program tu adalah program dalaman, maknanya program, katakan program anjuran fakulti ataupun UiTM Perlis sendiri, boleh ke di kalangan pensyarah itu dilantik sebagai perunding? Maknanya program dalaman, pensyarah itu sendiri dilantik sebagai perunding. Adakah itu dikira sebagai perundingan yang boleh didaftarkan sebagai boleh didaftarkan sebagai perundingan di Technoventure? As long as dia bukan sebagai AJK atau urus setia. Bermakna kalau dia bukan AJK ataupun urus setia, dia adalah satu individu sebagai katakan perunding conference sekian anjuran UiTM Perlis. Perunding, okay. Dia bukan dalam AJK tapi dia adalah pakar yang di-hire oleh sekretariat tersebut, boleh daftar. Walaupun dia staf dalaman. Ya. Okey. Kita ada dua bahagian. So di situ you kena semak hakiki, ada surat rasmi, ada surat rasmi, ada bayaran dan bukan hakiki, boleh didaftarkan. Okey. Alright, jelas. Terima kasih Puan. Alright. Okey, ada lagi soalan lain? Terima kasih Dr. Haris atas soalan. Ada lagi tak sebarang soalan? Okey, ada satu di setiap box.
Assalamualaikum. Sekiranya bayaran sebagai penceramah hanyalah RM150 sahaja, maknanya UTV akan ambil 10% dan 6% SST ya? Ya, betul. So maknanya dari 150 tolak dulu 6%. 6% tu pun adalah 6 dibahagi 106 kali 150. Maksudnya dia bukan tambah terus 16% macam tu kan? Tak, sebab kita anggap 150 tu dalam tu dah ada 6% dan ada 10%. Inklusif SST lah kan maksudnya? Inklusif. Alright. Okay. Puan sudah satu lagi nak tanya. Alah, halang bukan sebelum Dr. Ang ambil take over, sebelum Dr. Ang take over. Okay, kalau sini lah, selain daripada kita daftar perundingan dengan UTV, contoh kita nak buat bengkel ke program atau webinar kan, ada tak cara untuk kita boleh daftar penjanaan at the same time? Macam tu. Is there a work around it? Ada tak macam tu? Okay, you daftar penjanaan kat mana? Penjanaan, selalunya dia selalu di berdahari terus. Berdahari terus. Duit akan bersih berdahari. Rasanya you kena ambil either one. Oh, tak boleh dua-dua. Maksudnya memang kita kalau perundingan sahaja. Tak boleh macam sebab dia tengok ada perundingan, boleh tak? Tak boleh. Dia tengok mana you daftar. Kalau perundingan maknanya bawa konsultansi, data tu memang ditarik sebagai konsultansi. Tak silap dalam MyATP, diorang memang ada plan untuk buat satu kategori yang dipanggil penjanaan pendapatan. So maknanya yang tu boleh dimasukkan sebagai penjanaan pendapatan. Mungkin masuk secara manual lah. So secara asasnya tak boleh mix antara dua lah. Maksudnya kalau rasanya dia ada different KPI, even dalam MyATP pun dia berasingan. Contohlah aku senangkan, contoh kita buat perundingan. Okay, tu and then lepas tu kita kan dibayar sebagai honorarium kan. Lepas tu kalau contoh kami UPIK dengan bahagian dengan klien. Klien tu daftar dengan UTVB. Okay, lepas tu and then mestilah honorarium bagi pada klien kan. And then klien tu, betul kan? Puan Hasnah? Honorarium bayar pada klien sebab klien tu yang register sendiri di UTV. Okay, klien tu dia sebagai apa? Company yang buat bayaran? Bukan company, pensyarah dia fakulti. Okay. And then lepas tu pembahagian klien tu disebabkan nak menggunakan khidmat UPIK at the same time lah. So jadinya boleh tak kira pensyarah tersebut dibahagikan duit honorarium tu pecahkan, boleh tak? Pecahkan boleh. Okay. Mana yang macam memang konsultansi tu memang daftar dia sebagai konsultansi. Tapi dia punya macam kata the main point tu memang didaftarkan sebagai perundingan lah kan. Bukannya okay. Dapat jelas lah. Jelas. Alright. Ada soalan lagi? Soalan seterusnya? Dr. Ang, kita punya koordinator UPIK. Any comment? Hi. Okay. Hai Puan Hasnah and the team. Hai. Ada satu soalan berkaitan dengan research interest group dekat UiTM Perlis. Kami ada satu inisiatif kan, RIG. Okay, so katakan research interest group mereka ada produk yang mereka nak pasarkan ataupun prototype. So nak tanya advice lah. Kita boleh terus approach UTV ataupun nak pergi Bitcom. Okay. Produk tu daftar IP kan? Sudah daftar. Okay. IP adalah IP UiTM dan dia lebih kepada Bitcom lah. Okay. Cuma kalau untuk retail, untuk jualan ada possibility boleh collaborate. So untuk retail maknanya untuk jualan barangan, even kalau jualan barangan memang kena sit down sebab yang ni memang dia tak boleh nak discuss kat sini lah sebab we really have to sit dengan Bitcom dan juga dengan Dr. Ang and sekiranya ada company kalau license yang itu memang totally bawah Bitcom,
Tapi kalau ada produk untuk dijual secara retail, itu juga terpulang kepada Bitkom. Kalau mereka nak menggunakan perkhidmatan UTV untuk retail, maknanya atas persetujuan lah. So dia punya the first owner is always Bitkom. Oh, okay. So macam mana pun yang lagi sesuai adalah kita duduk bersama lah untuk bincangkan. Ya. Okay, boleh. Thank you. Alright. Okey, ada sebarang soalan lagi yang mungkin kita boleh terima lagi? 1 atau 2 soalan ataupun 3 boleh? Any question lagi kepada rakan-rakan pensyarah? Puan Hasnah, sebelum saya lupa tadi, Dr. Syukur kirim salam dia terpaksa left dulu. Dia ada program dekat dengan universiti kat India. Oh, sibuk dia. Tu yang nampak dia message tadi. Betul. Ada soalan ke tadi? Rasa macam ada mic yang bunyi tu. Ada tak? Boleh je anytime nak inquires dengan saya punya frontliner ada ramai tu. Direct terus kan? Mereka pun boleh menjawab. Okey, tak ada soalan lagi ke? Kadang bila nak buat tu baru terfikir. Betul. Okey, sekiranya para pensyarah nak menghubungi direct kepada Puan Hasnah, ada email yang boleh diletakkan di sini tak yang supaya kita boleh direct contact? Okey, saya type ya. So mungkin sekarang soalan tak terkeluar lagi. Nanti bila dah buat tu banyaklah soalan tu. Nanti link rakaman untuk webinar ini insyaAllah kita akan email lah kepada para pensyarah nanti kemudian. Okay. Ya. Okay, so di tempat chatbot tu Puan Hasnah dah letak email. So kalau ada apa-apa berkenaan dengan kemusykilan di masa akan datang nanti bolehlah rakan-rakan pensyarah boleh direct email kepada Puan Hasnah untuk bertanyakan soalan. Okay, kalau tak ada Dr. Ang, any last word sebelum kita wrap? It's closest to 5 PM already. Okay, terima kasih kepada Puan Hasnah and the team sanggup sudi luangkan masa explain dengan detail perundingan. So harap-harap UiTM Perlis bolehlah menyumbang kepada perundingan secara keseluruhan juga. Okay, itu saja. Thank you. Yes, my pleasure to have everybody hari ni. Saya rasa seronok lagi buat webinar sebab numbers tu banyak. Saya biasa buat taklimat perundingan kecawangan dan saya dah sampai Perlis tak silap tahun 2016 kot. Saya pernah bagi taklimat. So sebenarnya secara webinar lagi ramai yang hadir. Sebab easy to access everywhere. Okay, so terima kasih banyak Puan Hasnah di atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat memberi info pada petang ni. Okay, so kalau tak ada apa-apa saya nak sudahi dengan satu rangkap pantun lah. Alright. Okay, bunga dedap di atas para, kuih disaji si tepung pelita. Kalau tersalah silap tutur bicara, ampun maaf saya pinta. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi, kalau attendance pun dah isi, dah diklik di bahagian ruangan insert tu, di bahagian chat box tu, kalau tak ada apa-apa, eloklah rasanya kita tutup majlis kita pada hari ni. Okay, dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, di lain event yang akan diadakan oleh UPIK, kami akan inform kemudian. So kalau segala apa sahaja yang berkenaan dengan perundingan bolehlah direct terus kepada UPIK ataupun direct terus kepada Dr. Nur Izzati, penyelaras perundingan UiTM Cawangan Perlis. Ataupun Dr. Ang lah yang lebih familiar di sini. Dr. Ang anytime boleh kacau dia. Nak buat perundingan apa just WhatsApp saja. Alright, itu saja. Terima kasih semua atas masa tuan-tuan dan puan-puan hadir. Assalamualaikum, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Puan Hasnah. Terima kasih semua. Okay, thank you.